kita berada di majlis tazkirah menjadi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama dengan para malaikat yang berdoa pada kita dapat bahagia dari Allah. Maka bagi saya di peluang yang singkat ini, saya mari nak bawa saya dan ikhwah sekalian kita mari kenal seorang perempuan. Karena sejarah lelaki ini banyak kita dunia. Kita mari dengar oleh baik yang mati dia pada tahun 2005 BCE. Yang mana seorang perempuan ini dikenali dalam sejarah perjuangan Islam. Namanya Zainab Al-Ghazali. Zainab Al-Ghazali kalaulah orang perjuangan Islam baik lelaki dan perempuan, terutama bagi orang wanita, mereka mengkaji tentang perjuangannya. Dan dia berkali-kali hidup dalam penjara, di mana pernah berlaku di Mesir semasa beliau masih hidup lagi, Zainab Ghazali. Ada ahli akhbar, ahli berita mai dok tanya, mai dawah sampai di bulan Ramadan, maka algi tanya ulama ni, maka salah satu daripada ahli akhbar mai dok interviewnya termasuk seorangnya Zainab Ghazali. Zainab Ghazali dia ceritanya, saya ni setiap Ramadan selepas salat tarawih dia tak tidur, Zainab Ghazali. Dia baca Quran. Dan setiap malam 10 juz dia baca. Jadi setiap 3 hari khatam sekali Ramadan. Begitulah seorang ulama perempuan yang banyak baca Quran, termasuk seorang Zainab Ghazali. Dan dia di antara ahli hafal hadis Arba'in di Nawawi dan hadis Riyadhus Shalihin, dan beberapa hadis daripada hadis Imam Abu Daud. Hadis Abu Daud dia banyak juga hafal. Walaupun dia cenderung dalam fiqh dia kepada fiqh Abu Hanifah, tetapi dia alim juga tentang masalah fiqh Asy-Syafi'i dan fiqh lain-lainnya. Zainab Ghazali dia lahirnya pada tahun 1917 Misi. Dan dia nama Zainab Al-Ghazali Al-Hubaili. Dia adalah pengasas kepada Jamaah Muslimah pada tahun 1973. Pada tahun 1937 Masehi dia letak satu pertubuhan perempuan. Kerana dia setelah jatuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki dan hancurnya maruah dan kemuliaan umat Islam, maka di Mesir dan di negara-negara umat Islam tidak didengari suara azan di masjid. Tempat kita tak nak kecil. Dan ulama Azhar di masa itu pun sibuk dengan ilmiah dan tidak didik dengan ilmu-ilmu agama. Hanya mereka mengkaji ilmu, tapi segi terbiah mereka jauh. Tidak ada terbiah yang saya baca. Yang paling banyak yang mari dok kaji di segi ilmi, di segi lughahnya, di segi ilmunya dan bermujadalah berdialog dari kalangan para ulama. Sehingga ada dok tanya tentang boh bismillah, boh halah jangan ada banyak. Muta'alaq dia ayat ke bukan ayat itulah. Jadi ulama. Kita bukan menentang ulama dan bukan menentang kerjaan dia, tapi kesedaran umat Islam tidak ada masalah. Bismillah muta'alaq ya ra'aka bukan ya ra'aka. Sedangkan bumi Palestin tak ada Israel. Kita mari fikir bismillah tak ada tanah. Palestin Masjid Al-Aqsa Israel tak ada. Dengan hal ini kesedaran daripada seorang perempuan yang alim, bijak orang dan takwa, Zainab Ghazali letak satu jamaah muslimah. Dan banyak mereka bersamanya terdiri daripada orang-orang perempuan yang bertujuannya untuk nak didik perempuan
kerana banyak orang-orang parpol di masa ketika kena wak zalim dan suami mati dan sebagainya, dan ada suami mereka ditangkap oleh kerana mereka bersama dengan dua ikhwan yang dipimpin oleh Imam Hasan Al-Banna. Pada tahun 1937 maka Zainal Ghazali ada buah perjumpaan dengan ikhwan muslimin dan pimpinan mereka bersama dengan Imam Hasan Al-Banna dan ulama-ulama lain yang bertujuannya untuk ambil ke jamaah muslimah menjadi satu sayap kepada ke ikhwan muslimin di sini. Tapi pengusuran ini ditolak, dirafak ataupun rufidah, dirafak oleh Zainal Ghazali. Tak tengok. Maka pada akhirnya 1948 di waktu tu ya 1940 ni istihar negara Israel. 1948 Soviet mula-mula tangih, karena tangih kata bombing plastik jadi negara Yahudi Israel. Soviet Korea mula-mula tekan. Jadi 1948 Gak ke ikhwan dipilih mereka banyak kena tangkap di penjara. Dan disitulah buat pengobalan gak ke ikhwan. Maka Zainal Ghazali merasa yakin dan merasa sikap kepada pimpinan gak ke ikhwan muslimin, terutama kepada Ustaz Hasan Al-Banna ini. Kata ini memang satu perjuangan untuk nak menegakkan kemerdekaan dan kemuliaan Allah. Kerana sebelum daripada dia dah gak ada parti-parti politik. Bahkan gak Hizbul Ummah, Hizbul Al-Wafdu, yang kesemuanya mari dihimbau umat untuk nak bawa kemuliaan dan ke meruah umat Islam. Tapi mereka tidak ambil dasar perjuangan. Oleh kerana Imam Hasan Al-Banna menyeru kembali kepada harakah Islamiyah, parti Islam, satu parti, satu jamaah yang main nak gerak manusia dalam arti kata kerja dalam Al-Quran, ta'bidul ibad ila ibadillah, menyuruh manusia daripada manusia dan beribadat kepada ta'bidul ila ibadillah, daripada manusia dan beribadat pada manusia supaya manusia beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia bakal demokrasi, bakal ini di masa itu mari berdoa kepada perundangan yang dibuat oleh manusia. Mari nak ta'bidul ibad ila ibadatillah Subhanahu wa taala. Maka Zainal Ghazali membahagiakan satu jamaah gerakan yang dipimpin oleh Syekh Al-Banna ialah mari nak seru manusia supaya beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal Banna tak boleh contoh gerakan ikhwan. Dia bahas kepada hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar bin Khattab hatta Rabi'i kepada berjumpa dengan Qajar Rum, Rustum Qajar Rum, maka Qajar Rum duk tengok seorang Rabi'i ni orang Arab, dan dia bukan dari kalangan orang kaya. Serupa dia tu kena hubung nyakak, tak cukup nak dibalikkan. Tapi oleh kerana kemuliaan dia berjumpa dengan ketua negara Rom sebagai utusan Umar bin Khattab, apabila raja Rom, ketua Rom tanya dia, apakah tujuan memari sini? Kalau mari nak harta, kami nak bagi harta, bergaduh. Tapi Rabi'i jawab satu ucapan yang cukup sempurna dalam sejarah majulah. Dia kata, aku ataupun kami ni satu putusan yang dibutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mari nak menyuruh manusia menyuruh manusia supaya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh manusia min jaril adyan ila adlil Islam, daripada kejahatan agama
kalimah satu agama masih kan agama api kan. Satu agama yang merusakkan manusia. Agama yang tidak membawa keadilan. Agama yang menyembah manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Min dzikil dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Daripada kesempitan dunia kepada kelawasan dunia akhirat. Itu agama. Daripada cerita nilai Imam Hasan al-Banna maidu tok ke jamaah ikhwan muslimin, satu jamaah nak menyeru manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpijak kepada manhaj la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan persetujuan daripada Zainal Ghazali dan ikhwan muslimin, maka jadilah jamaah muslimah ini satu sayap kepada ikhwan muslimin. Pada tahun 1949 timbullah satu pembunuhan Imam Hasan al-Banna, akhir matinya Imam Hasan al-Banna sebagai marsyid am yang pertama kepada ikhwan muslimin. Maka persetujuan daripada ulama ikhwan latihlah Hasan al-Hudaybi jadi mursyid am kepada ikhwan muslimin. Maka di masa inilah menjadi rasmi dengan tanda tangan daripada mursyid yang kedua kepada ikhwan muslimin, yaitu Hasan al-Hudaybi sebagai jamaah muslimah yang dipimpin oleh Zainal Ghazali menjadi sayap rasmi dan menjadi sayap resmi kepada ikhwan muslimin dan didikan kepada ini. Pada tahun 1954 jamaah Abdul Nasir keluar hukum ke semua latar rakyat di kalau kita tengok di kaji musuh Islam atau mahir bukan jamaah Abdul Nasir hukum gantung kepada Abdul Qadir Abdah. Abdul Qadir dia lawyer ataupun dia pegawai, dia ada seorang adik tentang masalah fiqh al-jinayah. Abdul Syahid Abdul Qadir Abdah mati pada tahun ini. Syekh Muhammad Sararuli dan lain-lain lagi daripada ulama Islam. Dan termasuk juga Zainal Ghazali juga dipenjara dengan cara orang perempuan kena masuk gut tentera as-sujudul haram. Tapi dengan takdir Allah, Hasan al-Hudaybi mursyid ikhwan yang kedua ni bomo yang kata dia ni tak berapa jenat, tak berapa jenat yang dia kaki cakap, maka dimaafkan, tidak dihukum tali ganda, dimaafkan. Jadi Hasan al-Hudaybi lepas daripada hukum gantung, daripada hukum jamaah. Tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sampai esok sampai lusa berapa Hasan al-Hudaybi sehat dan boleh dipimpin ke Islam. Masyaallah dunia. Dan inilah tabiat kerja Islam. Kerja Islam ni bukan dihambari dengan permaidani, bukan mudah, susah banyak. Kita tengok banyak sejarah-sejarah terutama Nabi kita sendiri, bukan saja oleh bawa agama, tapi mereka percaya. Nabi Musa alaihissalam hidup dalam rumah setelah, hidup dalam rumah Fir'aun. Begitu juga Nabi Isa, Nabi lain, Nabi Muhammad sendiri, ayah dia pakai buat galau. Tapi dengan dasar dakwah yang berpijak di atas minhaj la ilaha illallah, walaupun bagaimana sekapai upasaan kepada mereka, akhirnya Hasan al-Hudaybi ditangkap dan dipenjara, dan banyak ulama-ulama ikhwan dipenjara dan termasuk ulama besar.
Hijau saja baca. Ini kelebihan orang Arab. Dia ingat Quran di budak lagi, dan dia hafal hadis daripada budak lagi, dan ayah dia tu guru Quran dan orang alim bahasa Arab, dan bijak dan hafal hadis. Dan begini tak baik perjuangan Islam. Perjuangan pembawa dan pembangkit agama Islam ini, mereka mesti bersama dengan kita Allah, bersama dengan sunnah Nabi SAW, terutama dari segi wirid harian mereka. Sebab itu kita sangat duka cita lah kepada mana-mana penggerak perjuangan ada pekerja yang nak bawa umat kepada kemuliaan, tapi mereka jauh daripada kemuliaan. Sebab kekuatan umat Islam bersama kita Quran. Sebab itu salah seorang ulama Islam di Mesir, dan dia pernah jadi Syekhul Azhar, dan dia pernah jadi mufti Azhar, mufti di Mesir. Sebuah kitabnya namanya Kitab Banu Israel, Kitab As-Sunnah. Dia ada tulis tentang bumi Palestin. Sebab lambat ataupun takhir dapat kemuliaan, dapat kemerdekaan bumi Palestin, di antara lainnya orang Yahudi dia berpegang dengan kitab ilmu dia, kitab Taurat yang diubah, tapi orang Islam tidak berpegang. Sebahagian perjuangan Islam tidak berpegang kepada Quran. Mereka berpegang pada kaum Arab, Palestin, Arabiah dan sebagainya. Pada setelah Zainal Ghazali dalam penjara, dia di dalam penjara ni pelik. Pada negeri kita tak ada guk pasal ni. Dalam guk dia ni sekat ambil kaki sampai di buku lari ni air. Letak ni titik air tu tak turun tak panas. Sejuk. Musim di Mesir, di dalam musim sejuk ni, kita pakai baju hanku 5 lapis sejuk lagi. Luar baju sejuk dah. Kalau pokok pelajar Mesir ada di Mesir tahu lah. Baju hanku tu 5 lapis. Hari ni pakai ni tu dapat tu esok buka gila baju sampai tu masuk sekali. Baju sejuk. Musim sejuk ni kalau tak pakai baju hanku lepas ni kalau lapis nanti kaki romatizan. Nyakit, yang sakit dah. Tapi Zainal Ghazali di kaki dia tu air, musim sejuk, atas kepala tentu. Dan lepas ni pula, ni mekai pula tak lekat. Bagaimana tergambar sebagai perempuan dan umur dah pun banyak. Tapi walau bagaimana keadaan pun tetap dalam membawakan risalah. Kata lagi berubah. Putra fikir dengan kalau kita lah bantu hal ni mereka. Mengikut riwayat daripada Zainal Ghazali sendiri, pernah tentera 2 orang nak dirokok dia di kumpul. Dia pun tak ada tangan. Tak mampu nak jaga. Cuma dia batalkan dia menilai kafaru min ahlil kitab. Baca ayat dia kata tentera nak dirokok dia kata dia. Ya Allah dia di makna tu. Orang benci Quran, orang benci pun orang kafir, orang neraka, orang kitab. Mai dia baca. Senyap nak buat. Hatta tentera lain pun nak dirokok, nak wui pula. Sebab manusia ni apabila dia terjuru warak, apabila berlaku zina, berlaku batu, jatuh maruah status orang tu. Akhirnya Zainal ada waktu dia sakit dalam penjara, dia dapat pertahanan anak dia. Ini perjuangan Islam. Sebab itu kita apabila ada panggil dengar cerita Aisyah kena tunduk, kena kata pasal ini cerita benar ni akan berlaku pula kepada orang-orang perempuan yang nak bawa dakwah dan pada lelaki yang banyak pertahankan kerajaan agama. Nak jaga kemuliaan agama.
rancangan yang ditangkap juga ke ikhwan dan tangkap pimpinan mereka. Alat rancangan ini dilayani dan disusun oleh Zionis, adapun Yahudi antara bangsa, untuk nak menyekat perjuangan Islam. Karena mereka mengetahui bahawa kejayaan umat Islam dalam membuka Palestin adalah dengan semasa Umar Ibn Khattab, hatta Abu Ubaidah, hatta Khalid bin Walid, masa Abu Bakar, hatta Khalid bin Walid, dan Umar berwasiat kepada Muaz dan berwasiat kepada Abu Ubaidah. Dia tak takut tentera Islam ramai, dan dia tak takut senjata musuh tu banyak, tapi takut dari kalangan umat Islam ni jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam jauh daripada didikan Quran. Sebab apabila umat Islam ni jauh daripada didikan Quran, jauh daripada ajaran Islam, dan umat Islam melakukan maksiat, maka nasrah pertolongan Allah Taala. Sebab tu apabila buka Palestin, umat ucap mula-mula kata kemuliaan kita ni izzatunal Quran mahman ibtalat al-izzah lillahi azizullah. Kemuliaan ini Quran, kemuliaan kita ni Quran. Kalau kita mau kemuliaan lain pada Quran, azizullah, Allah Taala akan hancur. Apabila musuh Islam dia tahu kemuliaan umat Islam ini sebab Quran, buatlah cara bagaimana untuk umat Islam ini jauh. Terutama beri tuduhan kepada ulama-ulama, pembawa-pembawa Quran. Wah, bagaimana rujukan mereka. Sebab itulah salah seorang ulama Mesir nama Syekh Surbasi. Syekh Surbasi ini dia termasuk mufti kepada Majlisul A'la kepada negeri Mesir, dan dia sebagai adak lajnah kepada Darul Iftah di Mesir, dan beliau ahli fiqh, dan dia masuk fuqaha kepada Jamiah Azhar. Ada orang Afrika mari duk tanya berhubungi dengan Muhammad Abdul Wahab. Adakah Muhammad Abdul Wahab masuk orang kafir? Ada pun berbagai-bagai yang mereka kata Muhammad sesat dan sebagainya. Maka dia tulis satu kitab. Dalam kitabnya mencerah hukum, dan kitab ini sebagai rasmi kepada Papua Mesir, bukan seperti ini Mesir. Tumbet dari Darul Iftah, Dianah Masri, Darul Masri, dan pula tumbet daripada Majlisul A'la negeri Mesir. Tumbet lagi tak yas'alunaka fid din wal hayah, juzuk yang ke-9. Kitab ini sebagai fatwa risal rasmi kepada Mesir, fatwa Mesir. Syekh Surbasi mari dia rakyat atau orang yang tuduh Muhammad Abdul Wahab sebagai salah itu ialah orang orientalis, mustajrikun. Hari ini patut sedar. Saya nak minta dari orang Islam, hari dia tuduh Muhammad Abdul Wahab tu petua di Mesir. Petua kata orang yang tuduh Muhammad Abdul Wahab itu ialah puak orientalis, puak mustajrikun, iaitu orang-orang Eropa yang mari dia mengaji Islam, kepada tujuan untuk nak kena Islam. Mintalah orang Islam dah ini jangan tertipu dengan apa yang dibuat oleh orientalis. Dan Syekh Surbasi beri petua lagi, Muhammad Abdul Wahab adalah mujaddid Islam. Dirajah dalam kitab Yas'alunaka fid din wal hayah, juzuk yang ke-6 dan juzuk yang ke-3 dan juzuk yang ke-4. Ini kata musuh Islam. Mana-mana ada ulama mari nak gerak umat kelak pada kitab Allah dan sunnah Nabi, selalulah ada orang contoh kepala buat fitnah dan sebagainya. Dan memang fitnah ini berlaku kepada pembawa pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin rahimahullah. Pada tahun 1965 Mesir, Jamal Abdul Nasir wafat.
Dah boleh masyarakat. Maka pejuang Islam, ulama-ulama gerakan Ikhwan Muslimin termasuk Zainal Ghazali dibebas keluar dari penjara. Keluar dari penjara. Dan keluar mereka menyampaikan risalah Islam. Kerja Islam. Semasa orang tanya, semasa dia duduk dalam penjara sekitar 4 tahun sampai 8 tahun, dia kata itu berhak sementara. Tapi gereja Islam tak gereja agama. Lagi dia tu mati. Ada izin Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1960 ni keluar undang-undang Gajah MC bahwasanya berapa orang itu kena masuk grup sekolah, termasuk Zainal Ghazali pun dalam. Dan buat ni masuk grup tak nak pakai paspor, tak nak pakai undang-undang asal pun bayar ke. Termasuk saya itu, termasuk Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah ni ulama besar Mesir, dan dia orang sangat alim tentang usulul fiqh, terutama fiqh dalam masalah mazhab Abu Hanifah dan fiqh Syafi'i, dan Syekh Ismail Yusuf dan lain-lain. Dan mereka ini dihukum gatal. Hukum gatal. Saya kutuk ulama besar, dia pernah menulis fi zilal Al-Quran dalam penjara, dan akhirnya dia boleh mu'alif fi tariq, dan berapa buah kitab-kitab itu. Dan memang dia manusia berhak salah dan berhak. Dan begitulah mana-mana ulama dan mufassirin, ulama muhaddis berhak salah, berhak. Dan itulah Imam Hasan Al-Banna. Kalau kita tengok dalam minhaj pembina agama Ikhwan Muslimin, dalam usul al-isri dia ada likulli mujtahidin ra'yun wa likulli ra'yin imma sahih wa imma khata. Bagi tiap-tiap mujtahid ada pendapat, dan setiap pendapat memang benar dan memang betul, memang salah. Sekiranya benar mereka dapat dua salah, sekiranya mereka salah dapat satu salah, karena mereka dengan mujtahidin daripada mujtahid. Syekh Abdul rahimahullah yang alim, dan dia orang bijak, dan dia orang hati bagi Allah. Dia baca Quran, kaji Quran, bukan dia berkaji dalam kitab. Dia ingat Quran masa budak lagi, ayah dia tak guru besar, alim. Nak ukur tak alim bagi orang detail dia ni. Kata Syekh Abdul ni banyak fihi dalam Quran ni banyak salah. Dan kita memang kita yakin Syekh itu ni banyak salah sebab dia manusia. Mufassirin yang pertama At-Tabari, yang lagi ulama dekat di sana. Dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari pernah berfatwa bagi orang yang tak boleh baca Quran dan tak ingat Quran, boleh dia jampi dengan minta kepada ketua jin. Dan itu khilaf aula, tidak ada. Dan pendapat ini ditentang oleh semua ulama. Banyak ulama mutakhirin dan ulama sebelahnya, mereka tidak terima pendapat Tabari pendapat. Kita tidak terima pendapat Tabari bukan arti kita menolak Imam At-Tabari. Kita mesti terima segi kesejarahan, alim dan kealimannya, dari segi fiknya, dari segi hadisnya, sirahnya. Dan dia seorang ulama, kena aku ulama kesejarahannya. Demikian juga Syekh Qutb rahimahullah dan ulama-ulama ikhwan yang lain, kesejarahan, kealiman mereka kita terima, tapi bukan kemaksudman mereka itu ada pada mereka. Bukan mereka termaksud. Sebab itu Syekh Hawa rahimahullah dalam kitab Tanzil Al-Haraki dia menulis, dia kata ikhwan satu gerakan yang paling baik dan betul,
Tapi bukan ikhwan tu harakat masuk ni. Bukan semua tu masuk berhak salah dan berhak betul. Sekiranya betul kita terima, salah tak terima. Begitulah ulama-ulama mana-mana dunia. Imam Syafi'i pun banyak bagi dia. Imam Syafi'i banyak tidak terima pendapat lain. Tapi dia aku kealiman lagi. Imam Syafi'i semasa dia lagi di Mesir, dia nak ngaji dengan Abu Hanifah, nak ngaji dengan Imam Al-Lais. Tapi tak ada ngaji Lais mati. Dia dapat belajar dengan anak murid Imam Lais. Dia bagi wayah satu masalah. Dia kata wa kana Lais afqahu min Malik. Dan Imam Lais lebih faqih daripada Imam Malik. Sedangkan dia mula-mula belajar dia bersama dengan Imam Malik. Ini kita ngerti. Sampai itu saya juga suka cerita sebahagia orang yang hidup baik, saya untuk melampaui. Dan memang saya itu bukan maksud banyak salah, dan memang ada salah. Tapi kebaikan yang lebih banyak, timbullah kebaikan. Berilah satu kemuliaan pada ulama Islam yang berkhidmat, yang hijau. Semasa dia ada di tali gantung, ada ulama kerajaan. Mari kita lahir satu tu mujalah. Kata la ilaha illallah. Satu tu yang aku kena penjara ni dengan sebab aku bawa la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu fakta ulama. Mari yang tidak ada tempat beribadat, tempat yang beribadat kepada Allah. Itu sebabnya tauhid uluhiyah. Tapi kalau kita diambil makna lagi, la hakimiyata illa lillah. Tidak ada perundangan mereka perundangan Allah. Jadi Mesir dah tu bawa dasar komunik. Sosialisme ataupun istilah Suyu'iyah. Tidak ada perundangan yang lain melainkan perundangan Allah yang benar. Sebab ni aku kena penjara dan aku tak dikata. Perjuangan saya. Zainal Ghazali dan adik saya Kutub nama Hamidah bin Kutub hukum masuk penjara selama 25 tahun. 25 tahun selepas lambat tahun seperti 25 tahun pun tak masuk. Bagaimana ni? Allah masuk. Bawa Islam, bawa risalah sampai kena masuk penjara. Dan orang yang ditangkap dihukum penjara mereka tu dia. Orang Islam. Orang Islam. Sebab itulah hadis yang diceritakan oleh Imam Tirmizi ini memang sangat tepat keadaan masa. Nabi SAW kata 5 buah. Satu mukmin yasin. Orang beriman yang bertakwa mereka jadi musuh Islam. Munafik pun dia berwudu. Orang munafik benci pada perjuangan Islam. Tak nak lagi. Orang kafir bunuh Islam. Setan baik kena Islam. Nafsu mari nafsu mari lawan orang Islam. Semasa Hasan Al-Hudaybi jadi bersyian kepada ikhwan muslimin, ada banyak pimpinan juga ke ikhwan muslimin minta kepada Hasan Al-Hudaybi ini kita kena bertolak asal dengan kerajaan. Tidak kita bantu macam. Kita kena disuruh diri kita dan kita panggil umat mai tiga sama dan kerajaan Mesir. Hasan Al-Hudaybi kata aku ni tidak akan terjadi seperti mana jadinya orang Islam di zaman kerajaan Abbasiyah, yaitu kuat daripada keturunan Umayyah yang lagi langkah sungai adik kepada Abdul Rahman Ad-Dakhil, dan mereka langkah nak pergi sebelah mana, maka kuat Abbasiyah panggil mari kami nak jaga, nak beri kehormatan dan kemuliaan. Apabila ada dia mari dekat, sudah terkakak dia, mari dekat mereka catat. Dan hal itulah Abdul Rahman mengenai sampai ke tepi sana. Abdul Rahman Ad-Dakhil.
Okey, buka Andalus kita bertanya. Dengan kisah ini, walau bagaimanapun aku tetap pimpin umat berasaskan kepada agama dan berpijak kepada minhaj la ilaha illallah. Mari makna hajat manusia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Zainal Ghazali walaupun ada orang nak rego dia, ada berbagai cara, akhirnya dia dapat selamat. Maka pada tahun keadilan MC buat persetujuan dia keluar daripada penjara. Dan banyaklah ulama-ulama Islam tubik dalam penjara, termasuk ulama Islam yang baru mati, Syekh Sa'rawi dan lain-lain lagi. Mereka ini bersama dengan ikhwan di masa itu, walaupun di akhir mereka sejauh fikir ataupun tidak bersama dengan ikhwan di segi tazim, tapi hati mereka dan persetujuan mereka bersama dengan ikhwan di sini. Pada tahun 1971 Zainal Ghazali dibebas setelah dia ada dalam penjara 4 tahun. Walaupun hukum dia 25 tahun dikali 2 tapi dia duduk dalam itu selama 4 tahun, maka dibebas dia. Pada tahun 2005 Misi, Zainal Ghazali mati, rahimahullah. Itulah sebahagian daripada sejarah Zainal Ghazali, perjuangannya di akhir-akhir ini, dan dia dikenali daripada sejarah. Dan kita dia lebih terjemah lebih dari 500 buku, setengah 700 buku kita dia hayat, layar wa hayat, dia ada layar buat dia tulis dan hayat. Dalam ini dia riwayat cerita dia dalam penjara dan cerita dia dalam membawa agama. Dia ni pernah dalam ikhwan tu suaminya tu mati. Suami tu mati. Apabila ada orang masuk minta dia kata dia ni setuju. Sekiranya disetujui oleh dua ikhwan muslimin dan pimpin ikhwan setuju kata seorang lelaki ni jadi suami dia, maka dia bersetuju. Tapi nak minta syarat sekali. Nak minta jangan ada sekat, jangan ada katuk dia dalam membawa risalah. Maka seorang lelaki itu bersetuju. Maka lelaki ni ikut Zainal Ghazali kata, seorang suami dia bukan dari kalangan pimpinan yang besar dalam ikhwan, tapi dia termasuk orang yang tahu. Dia inilah yang berkhidmat kepada Zainal Ghazali dalam membawa dakwah dalam menyusun risalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dikasihi sekalian, pembawa dakwah, risalah dakwah adalah kena sama di antara lelaki dan lelaki dengan perempuan daripada pihak li adil li awal kena kerja sama dalam bawa dakwah. Baru dakwah cepat. Satu isteri dia, adik dia, anak dia juga bersama. Begitu juga Syekh Hasan Banna, anak dia Syekhul Islam dan anak perempuan dia juga kerjasama dalam bawa dakwah di sana. Baru kesalahan baru cepat. Dan kesemuanya pendidik dakwah Hasan Al-Banna dan keikuan mereka mula didik dengan al-Fatihah. Sebab itu kalau dah no Islam tak reti Quran ini sangat berat. Apatah lagi kalau lah kita dibahas Islam tapi tak reti buruk kita Islam. Kita ia akan lembut, akan kufur tu masa. Sebab buruk Islam kita Islam dia bahasa Quran. Kena kaji isi, kena bahas isi. Kena mengaji tentang masalah hukum syarak. Baru betul. Betul kalau tak tafakuh fiddin, kerja dakwah, kerja di muka dia akan berada satu masa. Sebab dia tak tafakuh. Kata taubat kerja agama lah. Kerja agama dia bukan bisa. Kena berjamaah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Amurukum bi khamsin amaranillahu bihinna as-sam'u wat ta'ah wal hijrah wal jamaah." As-sam'u wat ta'ah wal hijrah wal jamaah. Aku diperintah 5 kali. Satu dengar, taat, jamaah, hijrah, jihad. 5 kali. Ada cerita dari Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi kata Hasan Sahih. Hasan al-Gharib. Imam At-Tirmidzi hadis Hasan al-Gharib. Jamaah dengar, taat, dakwah, jihad, jamaah dan jamaah. Itu satu kerja jamaah. Dalam Quran Allah, "Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa." Ya, cara saf. Saf di sinilah. Banyak ulama kata baik kita dengan cara jamaah. Dalam Quran banyak kul hadhihi sabili yad'u Allah ala basirah ana wa man ittabani, aku dan pengikut. Nabi dan sahabat. Nabi jadi ketua, sahabat pengikut, itu tak ada Allah. Dan banyaklah ayat-ayat yang mana itulah sebagai dalilnya kepada Imam Hasan al-Banna mari cetu jamaah di tengah-tengah negara umat Islam dengan jauh dari musuh Islam, terutama di negara Arab dan orang Islam jauh daripada agama. Seolah-olah apa yang diibaratkan oleh email ataupun Fatihakan kata umat Islam berada di satu wadi, manakala ada Islam berada di satu wadi yang lain. Itulah menyebabkan keruntuhan dan kacau umat Islam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu billahi min syaitanir rajim. Wassalamu alaikum.